Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullam atayna hukma wa ilma sakharna ma'a dawil al-jibal yusabbihuna wa tulkunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabb Musa wa Harun, Ya Rabb Ibrahim, Ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahma wa ilma wa hikmata wal aqla wa khudh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin, wal ulama'il amilin, fazzal mursalin wa imamil muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan lagi, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung balik kitab kita ini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Itu pada muka surat 68, yang mana di bawah itu kita masih lagi dalam pengajian yang ke-12, iaitu di mana kata Allah Subhanahu wa taala di hadis kursi, "Hei anak Adam, dengar olehmu barang yang aku kata dengan sebenarnya, bahwasanya barang siapa yang takabur ia atas segala orang miskin, nescaya aku himpunkan akan dia pada hari kiamat atas rupa semut yang kecil. Dan barang siapa merendah diri bagi orang yang alim, nescaya aku angkat akan dia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan barang siapa mendatangi ia bagi membuka akan satu aib bagi orang Islam, nescaya membuka oleh Allah Subhanahu wa taala akan aibnya 70 kali aib. Dan barang siapa menghina ia akan orang yang apa, maka sungguhnya menzahir ia akan daku dengan berperang. Dan barang siapa percaya ia akan daku, nescaya berjabat tangan akan dia akan barang siapa oleh malaikat di dalam dunia pada batin dan di dalam akhirat itu pada zahir. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi lagi, "Hei anak Adam, dengar olehmu barang yang aku kata dengan sebenarnya." Maknanya dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala nak memperingatkan kepada kita supaya kita dengar dengan sebenar apa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis kursi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan? Barang siapa takabur ia atas segala orang miskin, nescaya aku himpunkan akan dia pada hari kiamat atas rupa semut yang kecil. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, itu barang siapa takabur kepada orang yang miskin, yakni orang yang rendah pangkat pada dia, nisbah rupa, nisbah harta, nisbah apa bentuk yang mana nikmat Allah melebihi dia. Nikmat harta Allah melebihi dia. Nikmat sihat Allah melebihi dia. Nikmat rupa Allah melebihinya. Tiba-tiba dia berasa takabur, dia berasa sombong kepada orang yang kurang nikmat daripada dia. Itu maksud dalam hadis kursi ini. Maka siapa yang ada sifat sombong, takabur begitu, angkuh, nescaya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis kursi, Allah akan jadikan orang yang sombong itu, yang mana dia sombong kepada orang yang tidak memiliki nikmat seperti mana dia yang memiliki nikmat, di hari kiamat kelak Allah jadikan rupa dia seperti semut yang kecil. Yakni oleh kerana dia sombong sangat. Sebab orang sombong ni
Kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, iaitu dia merasakan seolah-olah dia duduk di atas bukit, yang mana dia melihat semua pandangan kecil belaka. Cuba kita naik di atas bukit besar dah lah. Kita naik di atas bukit besar, kita nampak kecil saja. Ataupun kita naik lebih tinggi lagi, kapal terbang dan sebagainya, kita tak nampak. Ada pun orang yang sombong, kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, begitulah kedudukan dalam hati dia. Dia merasa dia hebat, menisbah apa bentuk nikmat yang Allah beri kepada dia, kelebihan yang Allah beri sedikit sebanyak kepada dia, dia berasa begitulah pandangan. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, jangan kamu jadikan seperti itu. Yakni kamu duduk di atas bukit, yang mana kamu tengok manusia kamu nampak kecil saja, kamu jangan buat begitu. Itu ciri orang yang sombong. Itu kiasan ataupun perumpamaan. Kalau atas bukit kita naik, kita nampak kecil sungguh. Tapi hati kita, bila kita tengok orang yang nikmat dia kurang daripada kita, jangan kita pandang begitu. Yang mana kita pandang dia kecil, dalam masa sama kita menganggap diri kita besar. Itulah orang yang sombong dan takabur. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW lain, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang menjadi orang yang pandangan kecil itu, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar. Ada kadang-kadang Allah menjadikan orang itu lebih nikmat, kadang-kadangnya di sisi Allah Taala juga besar. Paling takut di sisi manusia dia berasa sombong ataupun dia berasa hebat, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada apa-apa. Hak ni paling takut. Jadi siapa yang ada sifat sombong, yakni dia merasa nikmat, dia rasa dia lebih, rasa dia hebat dan sebagainya, hari kiamat kelak Allah Taala akan rupa dia ini iaitu seperti semut yang kecil yang dipijak-pijak, itu di antaranya. Dan barang siapa merendah diri bagi orang yang alim, nescaya aku akan angkat akan dia di dalam dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lagi dalam hadis kursi, barang siapa yang merendahkan dirinya, dia tawaduk dengan orang yang alim, dengan alim ulama, tok guru, dia berasa rendah diri, dia berasa hormat, memuliakan, merendah diri, yakni dengan memuliakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darjatnya di dunia lagi dan di akhirat. Sebab itulah Rasulullah sebut dalam hadis Nabawi, iaitu barang siapa yang memuliakan para alim ulama, man akramal ulama, barang siapa yang memuliakan para alim ulama, akramallahu azza wa jalla wa li rasulih, Allah nescaya Allah Taala dan Rasulnya memuliakan akan dia. Ini kelebihan orang-orang yang memuliakan para alim ulama, itu di antaranya. Sebab itulah balasan bagi orang memuliakan alim ulama, di saat orang tu alim-alim tu tak kenal dia, tapi kita mulia alim ulama tu tunggu, hari kiamat kelak para alim ulama boleh kenal kita, walaupun kita tak panggil tak rapat pun dengan alim ulama tu, tapi oleh kerana kita memulia, kita menghormati dia, iaitu dia akan kenal sehingga dimasukkan dalam syurga bersama-sama. Itu di antaranya, itu disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nabi SAW. Dan barang siapa mendatang ia bagi membuka akan satu aib bagi orang Islam, nescaya membuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan aibnya 70 kali aib. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa yang membuka satu aib orang, siapa yang membuka satu aib manusia ni, dalam hadis kursi ini, Allah akan membuka aib dia di hari kiamat kelak. Yang mana di hari kiamat kelak, bila dibuka suatu aib, dia lebih malu berbanding di atas dunia. Sebab semua makhluk akan tengok, makhluk akan tahu, oh begini. Sebab itulah kita disuruh menyembunyikan satu keaiban manusia, melainkan atas musyaqqah, atas yang disebut oleh Imam Ghazali, boleh
kita membuka disebabkan ada musyaqqah, kita nak tanya pandangan hukum, ataupun kita nak tahu bagaimana masalah ni. Bukan saja-saja kita nak memburuk dia, bukan begitu. Kalau kerana musyaqqah ada sebab musabab kerana tertentu, tidak jadi masalah. Ni saja-saja buka keaiban orang, maka siapa yang buka satu keaiban manusia ni, Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib dia di hari kiamat kelak 70 kali. Bayangkanlah, 70 kali keaiban. Dan barang siapa menghina ia akan orang yang papa, maka sungguh menzahir ia akan daku dengan berperang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang menghinakan akan orang yang papa, miskin, miskin ada harta juga sikit, papa ni tak ada langsung, lekeh saja, ataupun masuk juga termasuk dalam orang yang gila. Kita nampak orang gila jalan tepi jalan, apalah dia ni, kita tengok pandangan begitu, maka siapa yang merasa hina, memandang hina, bahkan menghina, maka sungguh menzahir ia akan daku dengan berperang. Yani Allah bermusuh dengan orang itu. Allah isytiharkan perang kepada orang-orang yang menghinakan akan orang-orang yang papa, orang-orang yang lemah. Itu di antaranya. Sebab Rasulullah Rasulullah menyatakan, disebabkan orang-orang yang lemah inilah kamu dapat bangkit. Disebabkan orang yang lemah inilah kamu jadi bawah dan sebagainya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW, bahawasanya kita menghina dengan orang-orang yang bapa. Dan barang siapa yang percaya ia akan daku, nescaya berjabat tangan akan dia oleh malaikat di dalam dunia pada batin, dan di dalam akhirat itu pada zahir. Jadi barang siapa percayakan Allah, percaya ia dengan benar-benar, dengan benar-benar hakul yakin, kita benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya jawapan dia Allah Taala akan anugerah kepada dia berjabat dengan tangan. Apa maksud berjabat? Yakni dia akan mendengar suara-suara, ataupun dengan kata ulama dengan memberi salam. Kadang-kadang ada orang beri, kata guru saya, iaitu dengan beri salam. Kadang-kadang kita dengar ada orang bagi salam. Itu di antaranya. Bila kita percaya sungguh Allah dan Rasul, kadang-kadang kita dengar orang beri salam. Dan di hari kiamat kelak, pada zahir akan dijabat tangan kepada kita oleh malaikat. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh Rasulullah, oleh hadis dalam hadis kursi ini. Percaya, yakni dengan yakin janji-janji Allah dan pertolongan Allah. Itu di antara kita percaya betul-betul, nescaya berjabat tangan, yakni dengan di sini iaitu dengan memberi salam. Kadang-kadang kita ada dengar, kadang-kadang ada orang beri salam, Assalamualaikum. Kita tengok tak ada orang pun. Itu setengah daripada salam daripada malaikat. Itu di antaranya. Kalau ada orang sungguh tu bukan malaikat, itu orang sungguhlah. Itu di antaranya. Ini kelebihan. Dan di hari kiamat kelak pada zahir, yakni akan dimulia oleh malaikat dengan berjabat tangan. Itu di antaranya. Pengajar yang ke-13, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Ta'ala, hei anak Adam, berapa daripada pelita memadan akan dia oleh angin, dan beberapa orang yang abid senya membinasa akan dia oleh ujub, dan beberapa daripada orang kaya senya membinasa akan dia oleh kekayaannya, dan beberapa daripada orang yang papa senya membinasa akan dia oleh papanya, dan beberapa daripada orang yang sehat senya membinasa akan dia oleh afiahnya, dan beberapa daripada orang yang alim senya membinasa akan dia oleh ilmunya. Maka jikalau tiada orang tua yang rokok, dan orang yang khusyuk, dan kanak-kanak yang menyusu, dan binatang yang belatak,
nescaya aku jadikan langit yang di atas kamu itu besi, tiada diturun daripadanya hujan, dan aku jadikan bumi itu soffa, iaitu tiada suatu pun tambah atasnya. Soffa ini bersusun-susun. Dan aku jadikan tanah itu akan habu, dan tiadalah aku turunkan atas kamu daripada langit akan setitik hujan pun, dan tiada aku tambah bagi kamu pada bumi itu akan suatu biji jua pun, dan aku tuankan atas kamu itu akan azab. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-13 berkata Allah Azza wa Jalla, yakni di hadis kursi, hei anak Adam, beberapa dari pelita memadan akan dia oleh angin. Yakni berapa banyak pelita kita liling ke, kalau kita tengok liling pelita tu dia dipadang oleh apa? Cara kita nak nampuh dia tu, kita tiup, lalu mampu api tu. Api tu terpadang, liling pelita tu. Ini perkara yang membinasakan pelita itu iaitu angin. Maka kalau kita tak jaga angin akan membinasakan pelita. Ataupun kita jaga pelita supaya jauh daripada angin. Itu di antaranya. Sebab perkara yang membinasakan pelita itu adalah angin. Dan beberapa orang yang ambil senya membinasa akan dia oleh ujubnya. Yakni orang yang ambil, orang yang berbuat ibadah, binasa dia, punca jadi binasa dia tu orang yang rajin ibadah disebabkan ujub dia. Disebabkan dia berasa ujub, dia berasa aku rajin ibadah, aku bagus, orang lain tak bagus, aku ni soleh, orang lain tak soleh. Maka disebabkan sifat ujub itulah, sifat yang merasa diri dia lebih dalam hati ini, menyebabkan penyakit ujub ini membinasakan abid dia, yakni ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jadi dalam hadis kursi ini nak cerita pada kita, binasanya orang yang rajin ibadah itu disebabkan dia berasa dia, penyakit dia ialah penyakit dia berasa dia ujub, dia berasa dia hairan diri, berasa lebih dan sebagainya, dan memandang kurang kepada orang lain. Itu di antaranya. Dan beberapa daripada orang yang kaya senya membinasa akan dia oleh kayanya. Jadi di antaranya orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak nikmat, perkara yang membinasakan dia oleh kekayaan dia sendiri. Yakni Allah kalau dia ada sifat tamak di atas kekayaan dia itu, sehingga tidak bersyukur pada Allah, lalai daripada ibadah, lupa pada akhirat, kalau dia ada sifat penyakit itu, Allah akan membinasakan dengan kekayaan itulah, akan membinasa dia. Bukan miskin yang membinasakan dia, bukan orang lain yang akan membinasakan dia, tetapi dengan kekayaan dia sendiri akan membinasakan dia, menyebabkan dia lupa Allah dan lupa akhirat. Hak ni yang disebut oleh Ibrahim Adham. Aku takut jika diberi kesenangan, aku takut jika diberi kesihatan pada tubuh badan aku, jika aku tidak kembali kepada Allah, jika aku tidak melaksanakan ibadah, maka sihat aku, kesenangan aku akan membinasakan diri sendiri. Jadi dalam hadis kursi ini nak cerita kepada kita, binasa seseorang yang diberi oleh Allah suatu kekayaan disebab kekayaan dia sendiri, yakni disebabkan dia tidak bersyukur dan dia melupakan ibadah kepada Allah, dia lalai. Lalu Allah balas dengan kekayaan dia sendiri. Na'udzubillah min zalik. Dan beberapa daripada orang yang papasenya membinasa akan dia oleh papanya. Dan berapa banyak juga orang yang papa, orang yang miskin, perkara yang membinasakan dia juga adalah kepapaan dia sendiri. Macam mana? Yakni dia tidak redha,
Dia oleh kerana dia tidak redha dengan kedudukan ataupun yang Allah beri keadaan dia begitu, dia tidak redha dan dia bertanya-tanya, kenapa orang lain jadi begini, aku jadi begini? Kenapa orang lain Allah Ta'ala buat begini, aku jadi begini? Menyebabkan dia tidak redha dengan kepapaan dia. Lalu kepapaan dia ataupun kemiskinan dialah yang akan membinasakan diri dia sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ini disebut oleh juga oleh Al-Imam Ibrahim Adham, berkata bahawasanya berapa banyak orang-orang yang papa dan miskin itu binasa disebabkan dia tidak bersyukur dan dia tidak redha di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibrahim Adham berkata, miskin ataupun kepapan itu adalah ujian daripada Allah. Allah nak tengok dia kembali ke arah mana. Adakah menyalahi Allah ataupun tidak redha dengan Allah? Yakni disebabkan dia buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesihatan kepada dia, lalu dia lupa Allah, dia buat maksiat pada Allah, maka diri dia buat maksiat disebabkan kesihatan yang Allah beri kepada dia itu, afiah itu, perkara itulah akan membinasakan dia. Dia dah puasa, dia sihat, walaupun dah buat ibadah, walaupun malah ibadah, walaupun buat maksiat, maka dia rasa syok, bahasanya aku ni pandai hebat dan sebagainya, sihat ni, maka binasanya. Sejarah telah membukti dah bagaimana Fir'aun berapa ratus tahun Fir'aun ia tidak kecindang, tidak berok dan sebagainya. Oleh kerana dia berasa dia nikmat kesihatan ini, lalu nikmat kesihatan itulah membinasakan dia sehingga dia berasa sihat. Dia kejar sekali tentera dengan tentera dia, kejar Nabi Isa AS. Itu di antaranya. Dia kejar sehingga dia mahu membunuh Nabi Musa AS. Berbagai-bagai maksiat dia buat. Ini berpunca daripada kesihatan dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah Rasulullah SAW menyatakan suatu nikmat yang sangat dilupai oleh manusia, dan manusia banyak kufur dengan nikmat ini, yakni nikmat sihatlah. Dengan nikmat sihat dia tidak buat ibadah pada Allah, maka Allah bala kepada dia. Nikmat sihat itulah akan membinasakan dia sendiri. Na'udzubillah min zalik. Kalau tak binasa secara zahiriyah, secara tubuh badan sakit dan sebagainya, membinasa secara batin, yakni mendapat dosa, lalu bila dimati lalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah nikmat sihat ini dia ada dua. Sama ada Allah membinasakan dengan zahir, yakni mari penyakit itu, ataupun dia tidak mari zahiriyah, mari azab batin. Azab batin macam mana? Yakni bila dia mati, diazab, dosa dia bertambah, lalu dia hidup dia di atas dunia tidak ada halu tuju, serabut dan sebagainya. Itu di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang sihat, yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, nikmat yang paling aku takut, kata Imam Ghazali, ialah nikmat sihat. Kerana nikmat sihat ini ramai orang tertipu dengan nikmat sihat. Dia puasa sihat dan dia budak malas buat ibadah. Lalu dia bila dia tidak malas buat ibadah, lalu penyakit tak mari pada dia, penyakit bala hak zahir ni. Dia pun rasa aku buat maksiat pun, aku sihat buat maksiat, aku tak kena pun bala. Lalu dosa dia bertambah. Itulah suatu azab, dosa bertambah-tambah. Lalu bila dia dimatikan oleh Allah, lebih lagi ketika nak sakaratul maut, begitu azab sekali. Itu di antara disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dan beberapa daripada orang yang alim senyap membinasa akan dia oleh ilmunya. Na'udzubillah min zalik. Berapa banyak orang yang alim senyap membinasa akan dia oleh ilmunya. Orang yang alim, perkara yang binasa dia tidak lain tidak bukan adalah dengan ilmu dia sendiri. Dia berasa dia pandai, sehingga dia mengkritikkan para alim ulama-ulama yang mu'tabar yang terdahulu. Dia berasa dia hebat, dapat gelar-gelar tertentu, menyebabkan dia mengkritik ulama-ulama terdahulu, lalu dia terhijab dengan ilmu dia. Berapa ramai Imam Ghazali kata orang alim yang terhijab dengan ilmu dia. Dia tidak boleh menerima pandangan orang lain.
Dia tidak boleh dengar pandangan orang yang di bawah. Orang yang kecil-kecil, orang yang tidak ada ilmu, dia tak boleh dengar. Dia berasa dia saja pandai, dia berasa dia saja bijak, berilmu, beragama, sehingga dia tak mau dengar pandangan-pandangan orang lain. Itu dikatakan dia terhijab dengan ilmu. Diri orang alim, dia terhijab dengan ilmu. Dengan ilmu dia lah, dia tak boleh nak terima kenyataan dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ini di antara bahaya. Perasaan alim, berasa pandai, inilah yang menyebabkan orang alim ramai jadi alim su, orang alim jahat. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, di akhir zaman kamu akan melihat lahirnya begitu ramai orang alim su, alim ulama-ulama jahat. Ketika itu di akhir zaman kamu akan lihat, ini dikata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, di akhir zaman kamu akan lihat di dalam masjid penuh dengan hati-hati kosong. Dan ketika itu pemimpin-pemimpin jahat, dan ketika itu ulama-ulama su yang lahir begitu ramai. Na'udzubillah min zalik. Ketika itu, jika orang yang berpegang betul-betul pada agama Allah, atau yang betul-betul mengenali ulama-ulama betul, ulama-ulama sungguh, ulama akhirat, ataupun ulama arifin, ulama amilin, ketika itu orang itu akan selamat. Na'udzubillah. Lebih ke zaman kita, ini kita tengok ramai, ramai duk cakap tentang agama. Kemudahan YouTube banyak dah ni. Begini, kritik beginilah, kata beginilah, macam-macam lagi. Itu di antaranya cakap tu. Tapi kalau tanya nahwu sorah, ilmu bayang badak, ilmu alat tu tak tahu benda. Nisbah pandai cakap saja. Ni begini dalam kitab ni. Tapi kalau kita tanya ilmu alat, ilmu nahwu sorah begini, garu kepala juga pasal dua. Tu di antaranya. Sebab itulah kita tak ambuh begitu. Kita mestilah mengenali alim ulama yang sebenar, para di antara Tok Guru. Kita tengok Tok Guru hebat-hebat, alim ulama, dia tak ada nak kritik orang, nak kata begini-begini. Tetapi lahir ulama-ulama su, kata orang begini, hak ni begini tak betul, hak ni begini. Na'udzubillah min zalik. Ini kita bahaya. Ni zaman fitnah tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi perkara yang membinasakan orang alim itu ialah dengan ilmu dia sendiri. Na'udzubillah. Maka jikalau tiada orang tua yang rokok, dan orang yang khusyuk, dan kanak-kanak yang menyusu, jadi kalulah perkara yang buat maksiat ni mana, iaitu orang yang ibadah buat maksiat dengan sifat ujuk dia dewasa dipandang, itu suatu maksiat dah tu. Lalu orang kaya pula binasa dengan kekayaan dia, orang miskin pula tidak redha dengan kepapaan dia, orang sihat kufur dengan nikmat dia. Begitu juga orang alim yang tertipu dengan ilmu dia, merasa dia hebat dan mempelekehkan ulama-ulama yang lain. Jikalaulah tak ada begitu, kalulah ada golongan begini, Allah Ta'ala kata aku akan turun bala. Maka jikalau tiada orang tua, maknanya kalau tak ada orang tua yang rokok, ni peranan juga. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata sebuah kampung itu kalau ada orang tua yang rajin ibadah, tu setengah kampung itu berkat. Dia rokok, yakni rajin ibadah lah, rajin ibadah, pergi surah bala, orang tua dah. Yang maknanya yang dikata melebihi umur dia tu dah, sepatut dia rajin ibadah dah. Kalau ada golongan begitu, oleh kerana ada golongan itu, kampung itu berkat. Kampung itu berkat. Kampung kita alhamdulillah lah, ramai orang tua kampung kita, orang rajin ibadah. Bukan orang tua, orang lama. Orang lama kampung kita ni alhamdulillah ramai ibadah. Oleh kerana duduk mari surah, ini satu keberkatan pada kampung kita itu sendiri. Jadi oleh kerana tambah sekali ada golongan yang orang tua yang rokok, yang rajin ibadah, Allah Ta'ala tengok dah jadi nak turun bala. Dan orang yang khusyuk dalam ibadah dia, orang yang khusyuk, Allah Ta'ala tengok belah kasihan kepada orang tua yang rokok, ya orang tua yang rajin ibadah. Orang yang khusyuk, oleh kerana dia khusyuk ni, Allah Ta'ala tengok ni, wasa kesian, Allah Ta'ala dah jadi nak turun bala. Dan kanak-kanak yang menyusu, oleh kerana ada kanak-kanak yang menyusu, Allah Ta'ala dah jadi nak turun bala. Dan binatang yang melatak-latak, yakni binatang yang semua binatang ni yang mengayak di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala nak turun bala dah jadi. Nescaya aku akan jadikan
maksudnya jawab ni, kalulah oleh kerana sifat hak tadi tu Allah Ta'ala cukup marah dalam hadis kursi ini, orang yang abid tu, yang sombong, yang rasa dia rajin ibadah, orang yang kaya dia binasa dengan kekayaan dia, dia sombong dengan kekayaan dia, ataupun tertipu dengan kekayaan dia, ataupun orang miskin yang tidak redha dengan kepapaan dia, dan begitu juga orang sehat kufur dengan nikmat dia, dan begitu juga orang alim binasa dengan ilmu dia, berasa dia pandai berbijak dan sebagainya itu. Kalulah Allah Subhanahu Wa Taala kalau boleh nak turun bala di atas golongan ini. Golongan hak tadi tu, hak kita sebut tadi tu, hak yang musannif kita sebut dalam kitab ni. Allah Taala nak turun bala ni. Tetapi oleh kerana ada orang yang tua yang sembahyang, orang yang khusyuk, kanak-kanak yang menyusu, dan begitu juga iaitu binatang yang melatak ni, Allah Ta'ala tak jadi nak turun bala. Itu di antaranya, nescaya aku jadikan langit di atas kamu itu besi. Kalulah tak ada golongan hak tadi ni, golongan orang tua ni, hanya tinggal golongan hak tadi tu, golongan hak yang disebut binasa-binasa tu, kekayaan binasaan, afiah dia, orang sihat binasa tu. Nescaya aku akan jadikan langit di atas kamu itu besi, tiada turun daripadanya hujan. Nak cerita pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala cukup marah kepada orang yang rajin ibadah tetapi berasa ujub. Allah Ta'ala kata, aku berasa nak tutup dengan besi tu, langit tu. Dan aku akan jadikan bumi itu sofa, bersusun-susun, tutup terus sofa ni, rapat sofa ni soft ni ya, rapat terus, tak ada pembukaan, tak ada terus. Tanah kan kita boleh gali, ni tak ada tu, buat semi belaka rapat terus. Tak boleh nak tu apa-apa, lemah dak kita, mesti lemah. Tiada suatu pun tambah atasnya, sofa rata belaka. Dan aku jadikan tanah itu akan habu, aku jadikan tanah pula debu sekali, dan aku turunkan atas kamu daripada langit dan tiada aku turunkan atas kamu daripada langit akan setitik hujan sekalipun. Hujan pun Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku tidak akan turun hujan setitik pun, dan tiada aku tambah bagi kamu pada bumi itu akan suatu biji jua pun, yakni tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala tidak akan bui, Allah tak buat tumbuh-tumbuhan pun di atas muka bumi ni. Dan aku tuangkan, bahkan Allah Ta'ala akan tuangkan azab itu, Allah Ta'ala akan turunkan azab bagi mereka itu. Na'udzubillah min zalik. Ini dah hadis kursi, lafaz daripada Nabi, makna daripada Rasulullah, makna daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaulah ada golongan hak tadi, Allah Ta'ala kata, aku berasa nak tutup ni langit dan bumi menjadi rata, dan begitu juga tak turun hujan, dan bahkan Allah Ta'ala akan turun azab. Tetapi Allah Ta'ala tak turun azab, Allah Ta'ala tak jadikan langit besi, dan Allah Ta'ala tidak jadikan bumi sebagai sofa tu, oleh kerana ada golongan tadi tu, golongan orang tua yang rokok, orang yang khusyuk, kanak-kanak menyusu, begitu juga kanak-kanak yang binatang yang melatak. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala tetap turun. Itu di antaranya. Sebab itulah Rasulullah SAW, banyaklah hadis Nabi SAW, Rasulullah menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercita-cita nak menurunkan pahala. Sebab apa? Di antaranya, di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu iaitu panggil terlalu banyak maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Tapi dalam hadis lain disebut solifas an masajid, oleh kerana ada golongan yang menyusu, tapi ada golongan yang memakmurkan rumah Allah. Allah Ta'ala pusing balik, Allah Ta'ala pusing balik oleh kerana orang yang memakmurkan rumah Allah. Itu di antaranya, itu di antara disebut oleh Allah Rasulullah SAW yang berkaitan juga dengan hadis kursi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-14 berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei anak Adam, ikut olehmu akan daku, yakni berbuat taat olehmu akan daku dengan sekadar hajat kamu kepada syurgaku.
dan berbuat maksiat olehmu akan daku dengan sekadar kuasa kamu sabar atas nerakaku. Dan jangan kamu tilik kepada ajal kamu yang demikian dan kepada rezeki kamu yang hadir sekarang. Dan jangan kamu tilik kepada dosa kamu yang tersembunyi. Bermula tiap-tiap suatu itu binasa melainkan zat Allah Subhanahu wa taala, baginya nyanyi zat Allah jua segala hukum dan kepadanya Allah jua kamu kembali. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Azza wa Jalla, "Hai anak Adam, ikut olehmu akan daku, yakni berbuat olehmu akan taat dengan sekadar ajak kamu kepada syurgaku." Apa maksud? Kamu taatlah aku, kata Allah Azza wa Jalla, dan kamu berbuat taat olehmu akan daku ni. Kamu buat ketaatan kepada aku, jangan sekadar kamu nak ke syurga saja, bahkan mesti melebihi itu. Itu di antaranya. Dia itu bila kita buat maksiat, bila kita buat ibadah kepada Allah, mesti melebihi. Bukan sekadar kita nak syurga Allah, tetapi diri kita nak Allah tu. Itu makam orang yang hebat. Batulah makam-makam orang hebat, orang kekasih Allah. Bila ditanya, kamu nak syurga? Saya tak mahu syurga. Syurga itu makhluk. Saya nak Allah. Allah tu azab yang kekal. Itu padahal kita orang awam ni syurga dah nikmat dah. Jadi nak cerita makam-makam tertentu. Kita makam orang awam ni dah boleh duduk begitu. Kenapa awak buat ibadah? Saya nak Allah. Ataupun marilah kita buat ibadah supaya kita dapat Allah. Ada orang mengajar begitu. Bolehlah secara zahir begitu, tetapi cara Rasulullah ajar sebagai syariat, ilmu syariat bukan hakikat, iaitu Rasulullah pilih. Ilmu hakikat Rasulullah dah ajar semua sahabat. Ilmu syariat Rasulullah ajar secara keseluruhan. Ilmu hakikat supaya kita naik sikit sebanyak, supaya kita ni buat ibadah betul-betul kerana Allah, bukan sekadar kerana syurga saja. Itu di antaranya. Dan berbuat maksiat olehmu akan daku dengan sekadar kuasa kamu, dan kamu juga buat maksiat kepada aku. Itu kamu buat maksiat kepada aku ni dengan sekuasa kamu sabar atas nerakaku. Kamu berbuat maksiat atas aku ni disebabkan kamu sabar di atas neraka aku. Sekadar tu saja. Maknanya tak cukup lagi begitu. Biar kita kita tinggal maksiat ni, iaitu kita laksanakan kerana perintah Allah. Itu di antaranya. Ikutilah olehmu akan daku. Waktu ayat awal sekali itu. Jadi kadang-kadang dia tinggal maksiat sebab apa? Dia takut neraka. Betul, cara kita takut neraka Rasulullah pun ajar begitu. Kita pun cara kita didik pelajar pun kita tak boleh kata begitu. Ada iaitu buat maksiat, tinggal maksiat, mestilah takut pada Allah. Dia tengok Allah ni, dia tak boleh gambar lagi. Tapi bila kita cerita kepada dia, jauhilah maksiat supaya kamu tidak diazab api neraka. Dengan api neraka dia berasa takut. Maka begitulah dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita, iaitu janganlah kan kau berbuat maksiat akan daku ni sekadar kamu sabar di atas neraka aku. Jangan setakat tu. Pekat kita orang awam, pekat kita nak ajar diri kita kena ingat neraka bahaya bahan bakar. Itu tak apalah. Pekat kita nak naik dah tinggi sikit lagi dengan Allah, kita tinggal maksiat ni kerana Allah. Bukan kita kerana kita takut neraka. Itu pekat orang awam. Pekat orang yang makam tinggi dah tu. Adapun kita makam yang rendah ni, bangkang orang yang tengah berjalan nak ke hadratillah ni, kita tinggal maksiat kerana bahan bakar azab neraka. Itu di antaranya. Itu mungkin ada beza sikit. Sebab tu hadis kursi ni dia ada campur ilmu hakikat dan ilmu syariat. Itu di antaranya. Kita nak ni dah masuk perbahasan kita hikam lagi ataupun daun nafi lagi. Ni hadis kursi ni pun dia masuk hakikat ilmu hakikat. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan jangan kamu tilik kepada ajal kamu yang demikian itu,
jangan kamu kita tilik kepada ajar kita. Apa maksud? Yakni jangan kamu duk fikir ataupun tilik kepada ajar kamu, kesudahan kamu bini saja. Mestilah ataupun kepada rezeki kamu yang ada sekarang. Yakni dan kepada rezeki kamu yang hadir sekarang. Jangan kita duk fikir ajar, tetapi yang ibadah malah buat ibadah kepada Allah. Dan kita duk fikir rezeki kamu yang hadir sekarang, duk rasa rezeki cukup dah, begini-gini dah. Jangan kita memadai perkara begitu. Jangan duk tilik. Panggil sini, jangan bergantunglah. Jangan bergantung. Tilik, ta'alluq. Ini jangan kita bergantung kepada rezeki kita. Aku boleh hidup lagi dengan harta aku, dengan ni. Jangan bergantung. Itu di antaranya. Dan jangan kamu tilik kepada dosa kamu yang tersembunyi. Jangan kamu berasa tilik kepada dosa kamu yang tersembunyi. Apa maksud? Yakni jangan kamu duk berasa pandai lekeh saja dosa yang tersembunyi itu, sedangkan dosa itu ada dosa yang sembunyi itu ada yang boleh menjadi besar. Itu di antaranya. Kerana dosa yang tersembunyi inilah kadang-kadang orang buat barang saja. Ini di antaranya. Dan jangan air dia kias, iaitu kiasan daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu berasa tilik kepada dosa kamu sembunyi. Itu di antaranya. Bermula tiap-tiap sesuatu itu, hak semua tadi tu binasa. Kalau kita bergantung kepada hak tadi, kita bergantung kepada hak tadi tu, kepada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di kursi itu, melainkan semua itu binasa, melainkan zat Allah Ta'ala baginya yang Allah jua segala hukum. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Ta'ala tidak binasa dan segala ketentuan itu, ketetapan itu adalah hukum itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kepadanya Allah jugalah kamu akan kembali, yakni kamu akan kembali kepada Allah semua. Sebab tu disuruh kita jangan bergantung. Itu di antaranya. Maknanya ibarat kiasan, maknanya kita tak boleh buat sesuatu ibadah tu nak kepada pahala. Itu ilmu hakikat. Ilmu syariah, kita buat sesuatu memang kita nak pahala. Memang kita buat sesuatu kita nak pahala. Tetapi ilmu hakikat, orang yang dah naik maqam, bila ditanya, saya tak mau pahala, nak panggil nak Allah. Itu masuk dalam kitab hikam baliklah tu. Kitab hikam ada perbahasan dia. Cuma kita bila kita dah naik maqam sikit sebanyak, kita kenal tu, kita buat sesuatu nak Allah. Itu di antaranya. Orang-orang wali-wali Allah, kekasih Allah, orang yang khawas, orang yang kenal Allah dengan Allah ni, dia naik maqam, dia nak Allah. Bila ditanya, mana syekh? Allah, fauqa Allah, tahta bawah Allah, amama depan Allah. Itu orang yang maqam tinggi. Kita tak boleh duduk di situ. Kita maqam orang awam ni tak boleh naik syariat, naik hakikat begitu. Ni kadang-kadang nak naik hakikat selalu. Orang kata, bang, ngundi dah tahu ni. Saya pakar Allah lah. Dah tengok. Saya pakar Allah. Allah yang menjalam tu. Awak nampak tak kereta bergerak tu? Bukan kereta bergerak, Allah yang bergerak. Tengok. Diri cakap tu tak kena. Betul Allah yang menggerakkan. Tetapi oleh kerana syariat dia tidak mempelajari cara beradab dengan Allah, dia sebut Allah lagi. Hatta kita nak singgung ulama tasawuf, larang kita sebut babi. Siapa yang jadi babi? Allah jadi babi tu. Betul Allah yang jadikan babi. Tapi baik kita adab tu tak boleh sebut cara begitu. Banyak babi, Allah jadi babi, banyak Allah jadi babi. Betul perkataan tu. Tapi cara keluar zahiriah tu, cara cakap tu tak molek. Itu di antara dilarang oleh para ulama. Ia ada ilmu-ilmu. Sebab Rasulullah dah ajar semua ilmu hakikat kepada semua sahabat. Rasulullah ajar khusus-khusus. Jadi kalau kita buka ilmu hakikat ni, ilmu ni semua orang habislah. Macam kalau kita buka ilmu syariat dah lah, kita kata ni azan ni, orang azan, kita tak jawab azan sebab tak melalui mikrofon ni. Lalu murid-murid, pelajar-pelajar pun tak jawab lah.
Kena tak kita jawab gitu? Tak kena. Dia hanya tertentu kepada orang yang berilmu. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah dalam hadis ini dia cerita kiasan. Ada hadis-hadis kursi ini dia tidak macam hadis Nabawi. Hadis kursi ini dia memerlukan kepada kiasan pada ulama. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh ulama. Sebab itulah Tubuh dia bahas lama gini ni. Sebab dia nak beri kefahaman betul kepada pelajar-pelajar dia. Itu di antaranya. Ada pun kita ni, macam saya ni, oleh kerana ahli Jumaah kita ni iaitu panggil dalam ahli ibadah dah. Dah biasa dengar dah begini. Jadi kita cerita apa yang perlu. Itu di antara yang disebut oleh para ulama dalam perbahasan hadis kursi ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajian yang ke-15 berkata Allah Azza wa Jalla, bermula agama daging dan darah. Jika baik agama kamu, nescaya baiklah amal kamu itu, daging kamu dan darah kamu. Maka jikalau binasa kamu, agama kamu, nescaya binasalah amal kamu dan daging kamu dan darah kamu. Dan jangan ada kamu seperti sumbu pelita yang menewan ia akan dirinya, menerang ia akan segala manusia. Na'udzubillah min zalik. Pengajaran yang ke-15 berkata Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bertulis itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita semakin takut dengan Allah. Mudah-mudahan kita mengetahui rahsia-rahsia ilmu Allah begitu dalam. Ilmu-ilmu Allah begitu banyak sekali. Ilmu Allah tidak pernah habis. Tetapi Allah Ta'ala memberi ilmu itu tidak lain tidak bukan hanya sahaja untuk kita semakin takrib dengan Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.